Tahukah kau bahawa aku ini maha mengampun? Allah Ta'ala beritahu. Ya. Jadi aku dah ampunkan lelaki itu. Sebab atas dasar dia insaf dan ingat dan bertaubat tu. Jadi dengan itu Nabi dengan gembiranya panggil lelaki itu balik. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengampunkan dosamu. Jadi itu sebab kita kan selalu terfikir, dulu macam-macam dosa aku buat ni. Aduh, hai. Apa aku tak buat curi buah durian kat rumah orang, kat dusun orang. Apa yang aku tak buat, aku kutuk orang. Ya Allah, tak terampun dengan sedosa. Kan? Allah Ta'ala beritahu apa? Allah Ta'ala beritahu sesungguhnya aku sentiasa berada pada sangkaan hamba-Ku. Kalau kita sangka baik, insya-Allah baiklah. Kan? Kita nak pergi Mekah kan? Adalah bala Allah Ta'ala nak bagi kat aku ni, memang dapat ni, jangan risau. Dah kita sangka macam tu. Sangka baik, Allah Ta'ala dah jemput kita tu, pergi je lah. Janganlah kita banyak-banyak cerita kan? Tu sebabnya kita ni dalam proses hidup kita ni macam mana pun nak cari redha Allah. Mencari redha Allah. Redha ni tak boleh tunggu tau, kena cari. Itu beza redha dengan pasrah. Kan pasrah tu sorah lah. Apa nak jadi-jadilah. Tapi redha ni kita kena buat sesuatu. Bukan biar aja. Nah, dah meninggal suami, melepek kat rumah. Redha lah. Tu bukan redha. Dah tak boleh buat apa dah tu. Suami dah meninggal. Kan? Kita ganti. Tak apa, dito belajarlah pergi. Mak saya waktu mula-mula abah saya meninggal, itulah tak pernah terfikir mak saya pergi ambil lesen mandu. 3 kali fail. Kali keempat tu lulus, monung dia dalam kereta tu. Pegawai JPJ tu, kenapa kak? Keluarlah kak. Nangis lah. Sebab lulus. Nampak tak? Tu saya teringat cerita mak saya cerita tu. Berapa kali? Kan? Yang buku jangan cerita lah. Yang ujian bertulis berapa kali pakai komputer pula, salah tokan macam salah aja. Kan? Tapi alhamdulillah dapat. Lepas tu mak saya lah bawa sendiri, pergi berniaga. Kan? Anak-anak sekolah, waktu hari anak sekolah dia bawa kereta, dia jual nasi lemak. Masa arwah abah saya tak ada. Dulu arwah abah saya buat semua. Kan? Macam tu lah, kena buat sesuatu. Bukan melepek, entahlah, canialah. Orang sekarang kan main macam tu. Meninggal suami, tak nak buat apa lah, tunggulah laki masuk Minang lah. Apa bondo eh? Umur tak adalah tua sangat, dalam 75 macam tu. Macam tu. Ada tu kan, jangan main-main. Ada tu, saya pergi ada satu rumah orang tua tu. Saya pergi rumah orang tua tu, dekat Seremban lah. Dia kata, hari ni ada orang nak datang meminang, dia tu. Dia nak datang cari jodoh dia. Dekat rumah orang tua tu, dia tak nak, dia memang dah tua, nak cari yang tua juga. Lepas tu orang tua tu beriu pakai lawa gitu. Lepas tu dia ni kena duduk ni, tak boleh tengok kita berjalan, kan nampak menggigil ni kan. Macam tu. Oh, tak ada kojo betul kan. Sebab dia nak cari teman. Kan? Iyalah jodoh ni kan kira dah kan. Tak payahlah cakap. Yalah, bukan dapat buat apa pun. Itu mudahnya cakap. Kan? Orang tu bukannya nak itu, dia nak ada teman berbual. Pagi minum sama, macam tu lah kan. Macam kalau ada anak-anak temankan dia, mungkin tak rasa apa. Macam mak saya, adik-adik saya ada kat rumah temankan dia. Kan? InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, bulan 12 nanti, adik saya, masya-Allah, dapat jodoh dia orang Pematang Pauh, Penang. Tang Penang kita. Tapi bukan menteri lah, bukan YB, bukanlah. Tak ada. Mana bukan YB, bukan apa, tak. Orang biasa-biasa je. Orang bukan boleh dengar Pematang Pauh ni kan. Tak adalah kahwin orang biasa je. Tapi dapat je ada jodoh utara seorang. Okeylah tu kan. Merancang setahun, merancang perjalanan. Nak pergi menghantarnya, apa tak, adik saya tu beza dengan saya tak berapa banyak pun umur kan. Jodoh dia lambat sikit lah. Tu yang arwah atuk saya kata, lambat jodoh ni ramai anak. Sebab terperanjat kan. Macam tu lah. Allahu Akbar. Kan? Jadi kita kejarlah mencapai keredaan Allah. Nak dapat keredaan Allah hanya boleh dicapai dengan beriman kepadanya, taat segala perintahnya, tenang dan yakin terhadap janji-janjinya. Yakin dengan janji Allah. Tak adalah kita rasa ragu-ragu. Bila kita sakit ni, ya ke Allah Ta'ala sayang kat aku? Ragu-ragu lah tu. Janji Allah ampunkan dosa kita dengan bagi sakit tu. Yakin, insya-Allah kita dapat. Kan? Kita tengok. Kan?
Kalau kita tengok kadang-kadang manusia ni dia sanggup, kan? Dia sanggup mengorbankan hukum, sanggup buat dosa semata-mata nak capai sesuatu, kan? Itu sebabnya dalam satu hadis Nabi sebut, barang siapa yang mencari redha Allah sekalipun memperolehi kemurkaan manusia, insya-Allah Allah akan cukupkan kebergantungannya terhadap manusia. Kan, kita kena uji. Orang kutuk kita, orang cakap kita macam-macam, sebabkan kita nak buat benda baik. Contohlah kita buat usaha dakwah, kan, kita menyebarkan ni, kan. Contohnya kita buat program-program kat sini, mungkin bukan semua orang suka. Kadang ada orang sebut, dah lah tak apa benda buat tu, orang cakap, kan, tak ya tak tidak buat tu, orang cakap. Orang kutuk, kau tak payahlah pergi sana, adalah orang cakap dekat ni, kau tak payah pergi sana, kau pergi masjid senang, kan. Contoh itu lagi baik, dia kata. Contoh lah, kan, ada orang cakap macam tu saja nak kacau kita ni, disebabkan itu yang disebut kemurkaan manusia tadi tu. Manusia tak suka, manusia buat macam-macam, tapi kita terus jangan risau, Allah Ta'ala akan cukupkan kebergantungan kita dengan manusia. Maknanya dia kata risau. Tetapi barang siapa yang mencari redha manusia sehingga sanggup memperolehi kemurkaan Allah, maka Allah akan serahkan segalanya pada manusia. Tak cukup lah. Jangan komplain. Macam orang rasuah lah, sanggup bagi rasuah dekat manusia tertentu supaya dia dapat projek, supaya dia dapat sesuatu imbuhan, dapat balasan. Padahal Allah tak suka ni. Rasuah ni berdosa, kan? Duit kopi lah yang dia sebut tu, kan, berdosa. Sanggup dia kemurkaan Allah sebab nak bergantung pada manusia tadi, maka Allah Ta'ala akan lepaskan. Nasib kau lah, kau dapatlah, tak dapat lah. Tentulah keadaan dia. Itu sebabnya kita ni mencari mardatillah, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidup kita ni nak disanjung-sanjung orang sampai bila? Tuan, sampai bila? Kita ada pangkat tinggi, kan? Ada orang tu pangkat tinggi, Datuk paling baik sekali, contoh. Sampai masa dia pension, saya tengok masih lagi, Datuk, kalau tak ada dah, pandang dia pun tidak. Ya. Ada orang yang macam tu. Lepas tu bertukar, dia pergi cari datuk lain pula. Rupa dia cari bos lain pula. Ya. Bila nampak kita boleh bagi kepentingan, dia datang kat kita. Itu sebab saya selalu pesan pada kaki tangan kerajaan, contohnya pada Hari Raya Cina. Berkotak-kotak limau sampai. Kan, contohnya. Bukan masalah limau tu tak boleh beli sendiri ke? Bukan mahal macam durian limau tu. Beli je lah. Kan? Berapa ramai penyawat-penyawat awam kadang-kadang dapat, kan. Dia boleh bagilah. Dia bagi secara terbuka, tak apa. Aduh pula macam tu. Lepas tu siap bagilah setiap staff tu seorang 3 biji bawa balik rumah. Apa benda rupa tu? Satu je soalan kita tanya. Kalau kita tak berada dekat pejabat tu, dia bagi tak? So soalan tanya. Kalau betul dia nak baik dengan semua orang, dia akan bagi semua. Kat tiap-tiap taman perumahan ni, setiap rumah hantar kotak limau tu. Hantar. Tak adalah orang sebut kat dekat rumah bagi, kat pejabat bagi, kat kerajaan swasta semua bagi. Baru betul dia memang nak bagi. Nampak? Tu sebab jangan sekali kita ambil sampai bila dia sebut saya tiap-tiap tahun bagi limau dekat dia, macam sampai masa dia nak marah kita, kan. Dia tu memang belagak je. Dulu selalu kasih limau sama dia, macam. Nampak tak? Tu ayat dia nampak kecil je, tetapi maruah kita kat mana? Adakah maruah kita ni sebesar kotak limau tu? Biarlah kita cakap tak apa, ni limau you kasih dekat orang susah. Kita orang semua kalau mau limau boleh makan sendiri. Cakap baik-baik dengan dia. Kita boleh makan sendiri, boleh beli sendiri. Kita mau beli berapa banyak kita mau beli, kita boleh beli. You jangan risau. Sekarang limau murah. You jangan kasih saya ini limau. Cakap macam tu. Nak beritahu? Ada orang macam tu. Sampai ada tu pula siap tanya, tahun ni tak ada limau ke? Dia pula tanya. Lagi dahsyat. Kan? Itulah dia. Hidup kita ni sementara. Selalu saya sebut. Kan? Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Jangan lupa hashtag. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Disebabkan kesementaraan itulah jangan kita kejar-kejarkan, kan, keredaan manusia ni. Tak mustahak pun. Sebenarnya kita jaga Allah, jangan risau. Allah jaga kita dengan manusia. Kan? Jangan risau.
Kita semayang kan? Kita semayang. Kita pergi semayang. Kita pergi setiap waktu pergi. Ada orang tak nak kawan dengan kita, tak nak ajak kita minum lagi dah. Kan? Ada orang tak nak ajak kita minum lagi dah sebab kita sibuk je. You ni jejak masjid, jejak masjid. Contohlah. Dia masjid, saya nak tanya, yang ajak pergi minum tu sampai 50 orang. Adalah sampai 5 orang kawan-kawan baik kita yang ajak minum tu. Tapi kita pergi masjid kadang-kadang sampai 1000 orang pun ada. Sampai 500. Setiap kali waktu datang tu kadang berapa sah jemaah kadang-kadang. Jadi makna kata Allah Ta'ala tambahkan lagi kawan-kawan kita, kan, yang boleh berhubungan dengan kita. Apa yang kita nak pening kepala, kan? Jadi mudah-mudahan, mudah-mudahan kejarlah. Ingat, dalam hidup kita ni sementara. Boleh baik-baik, jangan tangguh. Dengar ayat saya ni. Kalau rasa nak buat baik, terdetik dalam hati nak buat baik, terus buat. Jangan fikir-fikir dulu. Contoh kan, nampak orang meninggal, nak pergi ziarah, nak pergilah. Mesti lepas asar kot, nantilah. Awal ni, rupa-rupa lepas Zuhur dah ke bumi, kita dah terlepas pahala tu. Rugi gitu. Kita dengar orang tu sakit, nak pergi tengok, pergi tengok. Siaplah terus, pergi tengok. Jangan tangguh-tangguh. Nak pergi tengok lah, terus pergi tengok. Kita dengar ada tabung kat PTU, nak pergi, besok lah. Jangan tangguh. Buat padam malangan langsung tak payah. Bagi terus. Contoh. Dalam beg, duit, tengok. Tak cukup pula RM1. Yang ada RM1,000 je. Masuk RM1,000. Macam tu je. Jangan tangguh apa yang ada bagi. Tak ada duit, bagi jam. Tak ada jam, bagi gelang tangan apa yang ada. Cincin pun, sumbatkan dalam tu. Tak pun handphone tu, formatkan siap-siap. Tahulah Ustaz Anas pergi gadaikan tolak dekat kedai Cina tu, berapa dapat. Tak ada betul. Kita ni nak menyumbang ni, kena sampai macam tu. Sebab kita beli kita ni kadang kita nangguh, seolah-olah kita tahu kita hidup lagi besok. Nak buat baik, buat je. Kenduri tu, nak pergi, kita terus cari envelope. Sebab kita tahu kita nak hulur dekat tuan rumah kejap lagi. Sebab apa? Awal-awal dah buat. Kan? Macam tu keadaan dia. Satu lagi, kalau pergi rumah pengantin kan? Pergi rumah pengantin. Kalau boleh lah. Kalau boleh, selain pada duit tu, cari barang. Bungkuskan hadiah. Bagi juga. Biar ada dua. Satu, duit untuk belanja dia. Satu lagi, benda yang dia memang pakai. Kena pula dia pakai selagi mana dia pakai. Kita tak perasan tu. Hadiah pengantin. Bukan apa sangat. Set gelas tu. Set gelas yang biasa yang macam ni. Bagi. Rupa-rupanya suami dia suai betul pakai gelas tu. Setiap hari, setiap pagi sarapan pakai gelas tu. Bayangkan pahala. Iya. Tu sebabnya kita ni cari kan. Bagi kat orang kadang-kadang kita fikir. Alah tak ada apalah. Alah biasa je ni. Tak sebenarnya. Itulah dia. Kalau nak menyumbang. Jangan tangguh buat kebaikan. Mudah-mudahan Allah bagi pahala. Tapi jangan kita sebut pula. Kau tahu tak? Masjid tu, kos pembinaan dia 9 juta tau. Duit aku ada RM5 dalam tu. Sudahlah RM5. Sebut pula langsung padam. Tak payah. Jangan sebut-sebut. Aku dah buat macam ni, saya dah bayar macam ni. Tak payah. Kan? Jadi rasa cukuplah cakap tu untuk hari ni. Kejap je rasa kan? Itulah tu. Kalau ikut saya nak 3 jam ni. Kan? Tapi insyaAllah dia lain kesempatan. Saya akan selalu turun ke utara ni. Jangan risau. InsyaAllah. Kan? Macam mana? Ya pula. InsyaAllah. Tak lama lagi ada ipak pula kan? Kan kat sini kan. Tak, saya memang selalu turun utara ni. Sebenarnya hari tu saya dah turun dah. Saya datang lagi. Selang sehari balik pula pergi Kuantan sekejap. Datang sini balik. Itulah dia. InsyaAllah. Dia lain kesempatan. Ingat ya. Dalam hidup kita ni, mengejar redha Allah, kita kena cari. Jangan tunggu. Dan mencari redha Allah ni, nak cari ni makna kena ada usaha. Salah satunya kita datang kuliah dekat sini. Datang kuliah ni usaha. Setiap langkah kita tu Allah tak kira. Kan? Allah tak kira. Setiap langkah kita. Macam kita pergi ke rumah Allah lah. Kita datang masjid. Usaha tu nak pergi. Ingat tak 3 tingkat sabar yang saya share tadi kan? 3 tingkatan sabar tu, darjat tu. Allah Ta'ala bagi 300 tingkat syurga. Sabar untuk taat. Ya? Kemudian lagi 600 tingkat syurga pula untuk sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Dan begitu juga 700 tingkat syurga dalam sabar kita menghadapi segala bala dan bencana musibah yang datang kat diri kita. Jadi mudah-mudahan sama-samalah kita amalkan dan sebar panjangkan kepada yang lain. Minta maaf banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Dan kurang itu muncul dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.